Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Madam akan bincangkan trial set 3. Okey, kita bertukar soalan ni dengan Kolej Matrikulasi Sarawak. Okey, dan kita akan cuba bincangkan setiap soalan yang ada dalam set ni. Untuk pasal yang pertama ni ialah 10 soalan yang pertama. Okey, jom kita tengok untuk 10 soalan yang pertama ni. Okay. Untuk yang pertama, which of the following process is not involved in condensation? Okay. So, kalau anda tengok, apa itu proses condensation? Okay. Condensation ini adalah proses di mana berlakunya formation of bond. Okay. Dan dia juga melibatkan removal of water. Okay, so daripada pilihan jawapan, okay, kita tengok semuanya ni adalah yang berkait dengan chapter 1. Okay, sedikit ulang kaji. Kalaulah anak-anak pelajar ingat, so kita ada beberapa sebatian yang melibatkan proses condensation ini. Di mana sekiranya dia melibatkan glukos, okay, akan terbentuklah ikatan yang kita panggil sebagai glycosidic linkage. Okay, nama dia panjang lagi. It can be either alpha ataupun beta ataupun alpha 1,4, lagi spesifik. Okay, itu kalau melibatkan glukos. Kalau water, kita tak kata dia form bond, secara hydrogen bond with one another tu sebagai condensation. Okay, and then boleh juga melibatkan molekul lipid ataupun kita biasa lihat tentang triglyceride apabila satu glycerol akan bergabung dengan 3 fatty acid. So, between the functional group akan berlaku removal of water dan formation of bond di mana ester linkage akan terbentuk. Okey. Sekiranya melibatkan protein pula, okey, dia melibatkan formation of dipeptide, for example, daripada 2 amino acid dan akan terhasillah peptide linkage. Okey, manakala sekiranya kita bercakap tentang nucleic acid, okey, tak kiralah sama ada DNA ataupun RNA, okey, dia akan melibatkan formation of okey, formation of satu lagi jenis bond yang kita panggil sebagai phosphodiester linkage. Okay, so daripada soalan ini, kalau kita tengok, okay, bila bercerita tentang condensation, yang mana jawapan yang kita katakan betul, okay, formation of glycosidic. Kat sini dia nak yang not involved. Formation of glycosidic bond, okay, masa between glucose and fructose. Ya, dia akan form bond. Okay, macam mana dengan removal of water. So, fakta ni betul. Esterification between glycerol and fatty acid untuk membentuk triglyceride. Betul. So, antara molekul glycerol, okay, hydroxyl group tu dengan carboxyl group akan terbentuklah ester linkage. So, nama prosesnya esterification. So, this one is also correct. Okay, breakdown. Okay, kalau kita tak tahu yang lain, okay, kita kena tahu yang condensation ini adalah formation of bond. Kalau breakdown, dia melibatkan proses yang kita panggil sebagai hydrolysis. So, this one is wrong. Synthesis of cellulose, kita tahu cellulose adalah polysaccharide. Okay, di mana polysaccharide ini dibina daripada monomer asasnya adalah beta glucose. Okay, so bila beta glucose banyak-banyak bergabung, of course from one beta glucose with another dia akan combine secara condensation. So fakta ini pun betul. So jawapannya adalah okay, breakdown of dipeptide. Yang ni yang salah. Okay, seterusnya soalan yang kedua. Untuk soalan yang kedua, okay, analysis of certain complex compound
show that it contain phosphate group, ribose group dan pyrimidine. Tahu tak pyrimidine tu apa? Pyrimidine itu adalah sejenis nitrogenous base. Ingat tak? Ini adalah yang merujuk kepada ribose sugar. Pada carbon number 5 dia terikat phosphate group. Okey. Dan juga pada carbon number 1 dia akan terikat satu nitrogenous base yang merupakan pyrimidine. Kalau pyrimidine ni apa contohnya? Kalau purine, adenine dan guanine. So it is cytosine dan juga AG, agama, thymine. So antara dua lah. Based on the information, which of the following the best describe the compound? So compound ini sebenarnya adalah nucleotide. So nampak tak, dia directly tak cakap this is nucleotide. Tapi daripada komponen combination ini, kita tahu dia adalah nucleotide yang merupakan monomer kepada DNA ataupun RNA. So maknanya setiap DNA atau RNA, setiap molekul ini akan combine menjadi polynucleotide. So mana fakta yang best description? So mana fakta yang paling betul? So kalau kita tengok kat sini, it is most likely ribonucleic acid. Macam mana kita nak tahu dia ribonucleic ke deoksiribonukleik? Dia kata kat sini ribose. So kalau ribose, dia adalah ribonucleic acid ataupun RNA. Kalau this sugar dia tukar menjadi deoksiribose, so dia merupakan DNA. This DNA salah lah, sebab kat sini lah yang membeza. Dia ribose group. Kalau deoksiribose baru DNA. It is inorganic compound. Salah. Sebab semua molekul yang kita belajar tu adalah organic compound. Macam mana nak tahu benda tu adalah organic compound? Dia ada C, dia ada H. Molecules of life ni adalah benda-benda yang organic. So it is polypeptide. Yang ni salah. So apa yang digambarkan ni bukan polypeptide. Dia adalah nukleotide. So fakta yang ini pun salah. So jawapannya adalah bola. Seterusnya soalan yang ketiga. Kadang-kadang ramai anak-anak pelajar yang takut bila soalan yang keluar tu merupakan soalan gambar. Soalan yang gambar ini dia kata, the diagram below show number of specialized cell. Dalam gambar ni ada plant cell, ada animal cell. Which of the cell provide mechanical support? Kat sini, clue-nya ialah, kalaulah sel tu ialah yang provide mechanical support, mesti ada structure pada sel itu ataupun tisu itu yang boleh menyeport. So biasanya ini merujuk kepada plant sel ataupun tisu disebabkan mereka ada cell wall. So daripada gambar, apa gambar-gambar ni semua? Gambar-gambar ini represent, kalau P ni structure macam ni ada lubang-lubang ni kita biasanya panggil dia pits. Lubang. So ini sebenarnya merupakan komponen xylem iaitu vessel element. Kalau Q ni tak ada cell wall, bentuk macam air mata ni, ini sebenarnya adalah smooth muscle. This one, bentuk dia polygon, ada nukleus. So R ini most probably adalah collenchyma. Sejenis ground tissue. Kalau this one, dia macam berada pada biji, sel biji ataupun apa. Ini biasanya adalah gang sclerenchyma ataupun kita panggil dia sclerite. Manakala this one, sel yang tinggi dan ada silia, ini kita panggil sebagai columna. So kalau madam kata tadi, yang bagi mechanical support biasanya adalah plant cell. So kita kena eliminate dua jawapan daripada keseluruhan ni, di mana Q ni salah, T ni pun salah.
So, katalah you tahu mana-mana yang confirm salah. Contohnya ialah kolumna. Kita tahu dia adalah sel ataupun tisu yang akan jadi lining, bukan support-support ni. Okay, jadi you buang. Buang pilihan T. So, kalau tak ada T, D ni dah salah. Okay, Q. Bentuk ni tak ada sel wall. Macam nak support? Okay, so kalau you buang pilihan Q automatically, okay, the answer is cacing. Okay, so tengok betul-betul bab cell structure and function, dia banyak akan melibatkan gambar. Okay, so seterusnya kita tengok soalan yang keempat. Okay, untuk soalan yang keempat, if a toxin such as bacteria toxin destroy the ribosome. Ribosome ni apa? Apa kerjanya? Ribosome ini adalah sejenis organel. What cell activity will be affected first? Okay, ini akan berkait dengan function of ribosome. Okay, what is the functions of ribosome? Okay, ribosome ini adalah site for protein synthesis. So, kadang-kadang ini contoh soalan application. It is not direct. Okay, so mana pilihan jawapan yang berkait dengan ini? Dia kata lipid synthesis. Adakah lipid synthesis berlaku dekat ribosome? Tidak. Adakah dia melibatkan energy storage? Kalau energy storage ini biasanya dia melibatkan mitochondria. Salah juga. Adakah dia melibatkan DNA synthesis? Tidak. DNA synthesis dia melibatkan struktur kat mana? Kalau DNA synthesis, kita belajar bab expression, dia melibatkan proses di dalam nukleus. So, dia melibatkan organel yang kita panggil nukleus. So, tak ada kan protein synthesis. Tapi enzyme adalah example of protein. Most of enzyme is protein. So, inilah jawapannya untuk nombor 4. Manakala untuk soalan nombor 5, all of the following is a specialized function of epithelial covering. Okay, epithelial covering ni apa? Dia adalah sejenis animal tissue. Okay, di mana peranan utama, okay, dari segi function epithelial adalah lining. Itu sebabnya kita ada belajar 3 jenis epithelial. Semuanya simple. Kenapa simple? Okay, because it has one layer. And then, depend on its shape. Okay, kita akan pecahkan pula dia kepada 3 jenis. Ada yang namanya squamous. Bila bentuknya flatten. Okay, ada yang namanya cuboidal. Okay, di mana dari basement membrane dia berbentuk cuboid dan nukleusnya oval. Yang ni nukleusnya leper. Okay, dan kita ada juga columna. Okay, di mana dia adalah sel yang elongated atau berbentuk kolom dan nukleusnya berbentuk oval. Okay, so kat sini dia kata specialized function. Okay, kita kena tengok lah. Maknanya setiap satu ni akan ada contoh-contoh dia ataupun fungsi-fungsi dia. Okay, contohnya kalau macam exchange of gases ini. Exchange gases, dia mesti memerlukan permukaan yang nipis. Okay, so ini adalah kerja siapa? Ini adalah kerja squamous. Dia nak accept. Okay, so betul. Excretion of waste. Okay. Okay, bila excretion of waste, ini melibatkan proses secretion. Okay, nak removal. So, biasanya, struktur yang boleh merembeskan sesuatu ini terdiri daripada cuboidal cell. Okay. Secretion of lubricant. Ini melibatkan struktur mucus yang biasanya ada pada kolumna. Okay. The facilitation of flexible movement. Yang ni yang salah. Okay, di mana bila movement, ingat epithelial tidak bertanggungjawab untuk movement. So, movement yang bertanggungjawab adalah muscle. Contoh yang kita belajar, involuntary movement, responsible dia adalah smooth muscle. So, jawapan nombor 5 adalah donkey. Okay. Seterusnya kita sampai pada soalan yang ke-6. Okey, untuk soalan yang ke-6,
The graph show the length of spindle fiber during mitosis. Which region of the graph show when all the centromere have detached? Detached ni maknanya tercabut lah. Detached from the spindle fiber. Waktu bila? Dalam kita ada PADMAT kan? Kita ada PMAT, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Waktu bila yang centromere dah detach? Mestilah bila dia dah sampai pada opposite pole. Dan usually detach ini merujuk kepada fasa telophase. Okay, tapi apa gambar dia bagi ni? Gambar ni tadi dia bagi tahu adalah length of spindle fiber during mitosis. Kita faham, dalam sel yang sedang menjalankan cell division, spindle fiber ini adalah struktur yang akan tolong pegang. Okey, ni spindle fiber kan. Dia yang tolong pegang centromere, dan katalah ini masa metaphase, dia align at metaphase plate attach. Tapi katalah sekarang berlaku pula anaphase, kita tengok, okey, sister chromatid itu akan separate, okey, dan akan move toward opposite pole. Okey, disebabkan spindle fiber tu mendek, bawa dia pergi opposite pole. Dan apa akibatnya? Akhirnya dia akan terpisah menjadi dua struktur, di mana kalau telophase kita tengok, katalah contoh yang saya bagi ni, kedua-dua ni dah tak attach pada spindle fiber, dan spindle fiber tu pun dah disintegrate. So dia tak ada length lah. So inilah yang digambarkan daripada graf ini, di mana dalam graf ini A ini daripada tak ada jadi ada. Ini biasanya pada fasa antara prophase ke metaphase. Let's say kita kata ini prophase lah. Okay, pada fasa metaphase length dia tak berbeza sebab pada waktu tu dia maintain, di mana semua kromosom akan align at metaphase plate dan attach pada spindle fiber tu. Okay, kita boleh kata B ini adalah metaphase. Okay, C ini sebenarnya nampak tak dari segi panjang semakin berkurang length of that spindle fiber. Ini merujuk kepada anaphase sebab event waktu anaphase memang spindle fiber tu akan shorten dan tarik, pisahkan sister chromatid dan tarik daughter kromosom pergi ke opposite pole. Tapi bila sampai telophase, okey, spindle fiber disintegrate. Sebab tu akhirnya tak ada. Okey, so mana yang betul? So jawapan dia adalah donkey. Okey. Seterusnya soalan yang ke-7. Okey, untuk soalan yang ke-7, kalau kita tengok dah ada melibatkan ciri-ciri ini merupakan soalan yang berkait dengan genetic inheritance. Anak-anak pelajar ramai takut kan? Ini soalan genetic inheritance. Jangan takut dengan soalan genetik. Okey, kalau untuk soalan genetik, okey, kita ada dua jenis je, Mendel ataupun deviate from Mendel. Kalau Mendel tu tengoklah monohybrid dengan dihybrid. Kalau keluar soalan yang ada nombor macam ni, mesti dia nak kaitkan dengan ratio. Okey, so kita tengok dulu maklumat apa yang ada. Dia kata kat sini, dalam small mammal, okey, ada grey fur dominant terhadap white fur. Dan allele long tail is dominant over short tail. So kat sini, kita nampak ada dua karakteristik, di mana pasal fur, dia ada G besar grey, dia ada G kecil white. Okay, so fur colour ini merupakan satu karakter. Manakala another karakter adalah berkenaan dengan length of tail, panjang ke pendek ekor dia tu. So ini yang kedua, tu yang dia ada T besar, dia kata long, dan T kecil short. Okay, animal with grey fur dan long tail were crossed with those having white fur and short tail. Okay, so kalau macam ni, ini adalah keadaan di mana kita boleh kata dia adalah dihybrid. Okay, so bila dia kacukkan dengan white, kalau white, of course, gamete dia punya genotype kepada this parent yang white ni adalah G kecil. Dan short tail ini of course adalah T kecil. Okay, so sebab dia minta kita cari apa genotype parent dia. So satu parent ni kita dah tahu sebab dua-dua adalah ciri recessive. Okay, kat jawapan ada tak yang dia kacukkan dengan G kecil, T kecil. So kalau ada, sebenarnya yang dua lagi tu, okay, tak payahlah fikir. Okay,
And then animal. Grey fur, long tail. Okay, grey fur. Grey fur mestilah G besar, G kecil atau G besar, G besar. Kita tengok pada jawapan. G besar, G kecil, G besar, G kecil. So, untuk grey, dua-dua sama. Tapi dia long tail. Kalau the first answer, T kecil ini short tail. So, this one, T besar, T kecil. Ini long. So, jawapan dia adalah donkey. Okay. Tapi kalau lah you tengok logik pun, okay, dari nombor anak ni, kalau kita, Madam dah ajarkan macam mana kita nak ratio kan, kita gunakan nombor yang paling kecil ni, kita perkan dia, per 12. So, berapa ratio yang kita dapat? Okay, kita dapat 1, 1, 1, 1. So, bila 1 nisbah 1 nisbah 1 nisbah 1, untuk F2 phenotypic ratio dia pula kacukkan dengan homozygous recessive. Ini memang seolah-olah dia buat F1 test cross. So inilah F1 test cross. Biasa F1 daripada pure breed memang heterozygous. Okay. So sebenarnya kalau tak tahu dari segi ratio ni pun tak apa. So kita tengok daripada ciri ni kan. Takkanlah this one long tail pula. Okay. Seterusnya, untuk soalan yang ke-8. Okay. A dihybrid cross between a plant with long and smooth leaf. Long, smooth leaf. And plant with short, hairy leaf. Ada berapa karakter ni? Nampak? Long, short, smooth, hairy. Okay. Produce a long, smooth F1. Nampak tak? Dihybrid cross. Okay, dan bila F1 dia adalah long and smooth. If the F1 allow to self-cross to produce F2, what would be predict the ratio of the F2 phenotype? Okay, so kat sini sebenarnya dia nak cakap yang masa mula-mula ni long dengan smooth ini adalah dua-dua ciri dominan. Homozygous dominant. Kacukkan dengan, kalau tak tahu kita buat. Okey. Katalah kita kata length. Okey, L besar long. L kecil short. Dari segi hairy tu dia kata smooth leaf. Katalah S besar smooth. S kecil hairy. Ini ciri berkenaan dengan leaf. Ini pasal length. Okay. So maknanya this one dia kacukkan L besar, L besar, S besar, S besar. This one L kecil, L kecil, S kecil, S kecil. So semua anak F1 ni of course akan jadi heterozygous. Dan bila kita self-crosskan dengan yang sama, inilah yang kita belajar. Tak perlulah nak buat cross dia. Bila berlaku F1 self-cross, anak dia akan dapat apa F2 ni? Phenotypic ratio. Okay. Setiap satu ni kan ada 4 gamit. Okay, di mana L besar, S besar. L besar, S kecil. L kecil, S besar. L kecil, S kecil. So 4, katalah darab 4 lagi. So dia akan ada 16 offspring. Okay, outcome dia. Ini yang 9, 3, 3, 1. Apa Madam kata 9331 ni? 9 ini yang dua-dua dominan. 1 ini satu dominan. Katalah long dia dominan, dia mesti dengan hairy. 1 recessive. This one pun 1 dominan ciri dia, 1 recessive. Yang 1 ni dua-dua recessive. So jawapan dia yang mana? 9 long smooth. Long smooth dominan. 3 long hairy. 3 short hairy. Boleh ke short dengan hairy dua-dua? Dua-dua ni ciri recessive. Short recessive, hairy pun recessive. Kat sini salah pilihan ni. 9 long, dominan. This one dominant, hairy recessive. Recessive, smooth dominant. Recessive. So most probably ini jawapan dia. Okay, semua 9331. Tapi kita kena tahu. Untuk 2 yang 3 ni, dia mesti satu ciri dominan. Contoh kalau dia long, dia mesti dengan hairy.
Kalau dia short, dia mesti dengan smooth. Baru jadi betul. Okay. Alright. So, kalau ini yang mana salah dia? 9 short. Short ni ciri recessive. Tak boleh 9. 9 ni dua-dua. Yang paling banyak mesti ciri yang dominant. So, kat sini salah dia. Okay. Kalau this one, 3 long hairy. Smooth. Okay. Ni pun salah. Okay. So, this one long. Tapi dengan smooth. Betul. Long, hairy. Betul. Short, smooth. Short, smooth. Betul. Tapi this one short, hairy. Yang ni pun macam betul. Tapi apa yang salah? This one, nombor dia. Nampak tak? 1111. Kat sini salah. Okay, sepatutnya nombor ini adalah, walaupun ciri dia sama, 9331. Tapi jawapan yang terakhir ni, kita akan dapat kalau berlakunya case test cross. Okay? Right. So, soalan yang ke-9. Okay, masih lagi bab genetic inheritance dan dia bercakap tentang law of segregation. Okay, as applied to behavior of chromosome in meiosis. Kita tahu law of segregation ke, law of independent assortment ke, dua-dua bercakap tentang during gamete formation. Tapi apa yang berlaku? Kalau law of segregation, madam kata kuncinya adalah separate. Okay, maknanya alel itu akan separate dan setiap anak akan dapat possible untuk dapat alel yang berbeza. Okay, so kita kena bacalah statement ni. Yang mana statementnya yang betul, yang mana statementnya yang salah. Okay, dia kata a pair of homolog. Homolog ni merujuk kepada kromosom yang sama besar, sama saiz tu lah. Will convert one allele into other, leading to separation of each type. Okay, betul ke tidak? Ada perkataan separation ya. Okay, allele of gene. Adakah kita cakap pasangan kromosom homolog yang convert one allele into another? Dia convert allele into one another. Macam pelik je, kan? Dia tak ada convert one allele into one another. Okay? So, kalau kita tengok kat sini, allele of the gene. Allele of the gene adalah, contohnya gene. Gene tentang ketinggian, height. Apa allele dia? Let's say T besar, T besar. So, dia akan boleh wariskan T besar pada anak dia. Kalau T besar, T kecil. Okay, ada dua possible gamete. T besar atau T kecil. So, salah satu saja yang akan diwariskan. So, this one betul. Okay, from each other when homolog separate in meiosis 1 or in meiosis 2. Okay, unlike transmission of gene in cross resulting from being located from different chromosome. Dia tak ada kaitan dengan ini. Okay, dan yang terakhir adalah allele of gene will be linked. Tak ada. Law of segregation tak cakap pasal link gene. Link gene ni adalah yang deviate from Mendel. Okay, so Mendel tak cakap pasal link gene dalam law of segregation. So, jawapan dia adalah bola. Okay. Dan soalan yang ke-10. Untuk fasa yang pertama ni. Okay, kita tengok. Okay, dia merupakan soalan berkaitan dengan mutagen. Okay, kita belajar mutagen, kita ada chemical mutagen, ada physical mutagen. Okay, so contoh-contoh yang kita belajar, contohnya UV ray, gamma ray, ethidium bromide, colchicine. Okay, ataupun apa lagi? Yang kita belajar tu, itu contohnya. Tapi kalau dia nak keluar contoh lain, boleh. Macam dalam soalan ni. Cuma biasanya dia akan inform lah. Itu adalah mutagen. Kita tahu mutagen ini adalah agen yang boleh menyebabkan berlakunya mutation. Okay, so hydroxylamine is a mutagen. Apa yang dia buat? Dia akan convert cytosine to compound that pair with adenine. Apa compound yang pair dengan adenine? Adenine pair with thymine. So, daripada cytosine, dia tukar menjadi thymine. If the DNA is treated with hydroxylamine, the mutation result in example of. So, maknanya dalam jujukan DNA, katalah DNA yang normal,
asalnya katalah contoh CAT, cat. So yang abnormal, okey, dia melibatkan C ini tertukar menjadi TAT. Normal DNA, abnormal DNA. So, pada bahagian ini apabila berlaku begini, ini yang kita katakan sebagai substitution. Ingat anak-anak, okey, sebenarnya yang ni dia saja confusekan you, dia tak tulis perkataan base, tapi bila melibatkan DNA ataupun melibatkan ATCG yang merupakan nitrogenous base, inilah yang kita katakan sebagai gene mutation. Okey, di mana gene mutation contohnya adalah kata kuncinya base CD. Okey, kat sini tak ada perkataan base kan? Macam mana nak kenal dia? Kita tengok mutation itu berlaku kalau melibatkan jujukan DNA, dia gene mutation. Tapi kalau susunan gene pada kromosom, itu aberration. Okey, selesai untuk part 1. Continue dengan part 2 untuk soalan 11 hingga 20.